Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas menang timbalan Presiden PKR, ini yang Nurul Izzah lakukan. Nurul Izzah dan suami akan tunaikan haji. Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar yang baru saja disahkan memenangi jawatan tersebut, merampas jawatan tersebut daripada Rafizi Ramli, akan menumpukan 3 perkara utama termasuk melakukan transformasi dalaman parti selepas berjaya menjawat jawatan kedua tertinggi parti itu. Puteri Reformasi itu berkata, fokus yang diberikan termasuklah usaha untuk bergerak menuju pilihan raya ke-16 akan datang. Kata Nurul Izzah, saya akan fokus kepada pertamanya, merangkul semua usaha dalam parti, kedua, melaksanakan reformasi dalaman, dan ketiga, bergerak menuju PRU seterusnya. Katanya ringkas ketika ditemui selepas majlis perasmian Kongres Nasional PKR di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor di sini hari ini. Nurul Izzah diumumkan secara rasminya memenangi jawatan timbalan Presiden PKR pada pemilihan PKR peringkat pusat berlangsung hari ini dengan undian sebanyak 9,803. Bekas ahli Parlimen Permatang Pauh itu turut memohon mendoakan beliau dan suami yang akan berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji selepas selesai Kongres Nasional PKR itu. Kemenangan Nurul Izzah sekaligus menepikan penyandang jawatan itu, Datuk Seri Rafizi Ramli. Ketika ditemui sebaik keputusan pemilihan itu diumumkan, Rafizi dilihat segera meninggalkan Dewan diiringi penyokongnya. Ahli Parlimen Pandan itu meminta pengamal media menembual timbalan Presiden yang baru ketika diminta memberi komen mengenai keputusan pemilihan itu. Kata Rafizi, you should interview the awak patut temubual timbalan Presiden Nurul Izzah, katanya. Beliau turut dilihat memberi bayangan kekecewaan dengan keputusan itu, memandangkan mempersoalkan soalan media yang bertanyakan keadaannya sama ada beliau okey. Kata Rafizi, what kind of question is that? Soalan apakah itu? Soal Rafizi. Turut kelihatan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok dan bekas Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memeru erat Rafizi. Saudara, apa yang akan berlaku selepas ini, selepas menang timbalan Presiden PKR ini? Adakah Nurul Izzah akan mampu meneruskan kekuatan PKR atau seperti yang ramai meramalkan, adakah PKR akan menemui jalan buntu, menemui jalan kekucar-kaciran pula? Namun demikian, ramai yang menjangkakan itu tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku kekucar-kaciran dalam parti PKR. Bahkan dijangkakan Nurul Izzah akan mampu membawa reformasi baharu, akan mampu menguatkan semula PKR dan akan mampu menjadikan PKR sebagai sebuah wadah politik yang mampu memperjuangkan agenda nasional, agenda madani dan seterusnya memajukan Malaysia. Semoga Rafizi dapat mencari ketenangan dan semoga Rafizi dapat mencari healing yang tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Ini dipaparkan kepada anda selepas huru-hara dalam pemilihan PKR semalam. Dikabarkan pula berita baik daripada Anwar Ibrahim kepada rakyat Malaysia. Hala 7 Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dekad mendatang berpusat kepada beberapa teras utama yang beliau sering tekankan dalam ucapan dan dasar-dasar kerajaan perpaduan. Inilah berita baik yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, hala 7 utama yang dijangka menjadi fokus utama dalam kerajaan sekarang. Yang pertama ialah ekonomi badani. Perdana Menteri ke-10 menekankan pembangunan ekonomi, berteraskan keadilan sosial dan keterangkuman.
Ekonomi madani adalah rangka dasar ekonomi baharu yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan mampan dan berteraskan nilai. Selain daripada itu, ianya juga mengurangkan jurang pendapatan antara kaum dan wilayah, serta mengangkat peranan perusahaan kecil dan sederhana ke PKS dan menarik pelaburan asing yang berkualiti. Baru saja menjadi Perdana Menteri 2 tahun setengah, Anwar Ibrahim telah memecahkan pelbagai rekod yang ada di Malaysia, terutamanya dalam pelaburan asing. Dan beliau juga telah berjaya mengurangkan jurang pendapatan antara kaum dan wilayah, serta membantu meningkatkan peranan perusahaan kecil dan sederhana. Tinggalkan komen anda bagi mereka yang ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah. Saya kongsikan kepada anda dalam video ini produk yang terbaik. Tekan butang produk yang ada dalam video ini. Sudah ramai beribu-ribu orang menggunakan produk ini. Mereka kata mujarab untuk penyakit kencing manis dan gout tinggi darah. Beli cepat kena harganya sekarang. Murah tetapi stoknya terhad. Siapa lambat, dia kerugian. Baiklah, kita teruskan ulasan ini. Yang kedua, Anwar Ibrahim juga adalah Perdana Menteri yang amat kuat berperang dalam pembenterasan rasuah dan memperbaiki takbir urus negara. Tidak ada Perdana Menteri sebelum ini yang sehebat seperti Anwar Ibrahim dalam pembenterasan rasuah. Kita lihat saya sekarang yang dibongkar, yang ditangkap, yang didakwa, yang disumbat dalam penjara. Bukannya orang-orang biasa, tetapi daripada jerung-jerung besar, daripada orang-orang besar, datu-datu, bahkan Tan Sri, pengarah, CEO, macam-macam lagi. Boleh kata ikan-ikan jerung yang besar ditangkap dan juga disiasat. Berbanding dulu, hanya ikan-ikan bilis yang berani diusik. Anwar Ibrahim dalam kenyataan terkini, beliau mengatakan mengapa beliau teruskan kontrak untuk Azam Baki, kerana tiada yang seberani seperti Azam Baki. Hanya Azam Baki yang berani, mempunyai keberanian yang kuat untuk membongkar isu-isu dan kes-kes besar yang berprofil tinggi. Negara Malaysia memerlukan kepimpinan berani seperti itu. Biasalah, bak kata Azam Baki, orang tidak suka dia sebab dia bekerja keras untuk memerangi rasuah. Hanya orang yang suka rasuah yang tidak suka SPRM. Bagi mereka yang suka SPRM, mereka akan memerangi rasuah habis-habisan. Jadi itu sebabnya Anwar Ibrahim dalam rangka hala tujuannya adalah membenteras rasuah. Perdana Menteri ke-10 sangat vokal tentang reformasi institusi dan pembersihan pentadbiran daripada amalan rasuah. Fokus ini termasuk pengukuhan SPRM dan institusi kehakiman, ketelusan dalam perolehan kerajaan, pemerkasaan parlimen sebagai badan semak dan imbang. Ketiga, reformasi institusi. Dalam dekad mendatang, beliau dijangka terus memperkukuh kebebasan badan kehakiman, peranan parlimen, reformasi pendidikan dan pentadbiran awam. Perdana Menteri ke-10 juga berpegang pada prinsip keadilan sosial untuk semua kaum dengan pendekatan inklusif terhadap isu kemiskinan tanpa mengira kaum, pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar, memperkukuh perpaduan nasional. Dan yang kelima, pendidikan dan modal insan. Peningkatan mutu pendidikan TVET dan penekanan kepada pembangunan insan akan terus menjadi keutamaan untuk melahirkan tenaga kerja berdaya saing. Keenam, yang terakhir, kelestarian dan peranan peralihan hijau. Perdana Menteri ke-10 juga menyatakan komitmen terhadap kelestarian alam sekitar, ekonomi hijau dan peralihan tenaga bersih sebagai agenda penting masa hadapan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Saudara, dalam pada itu, hasrat dan tujuan Anwar Ibrahim juga dalam perjuangan PMX kepada rakyat Malaysia boleh dirumuskan dalam beberapa perkara utama berikut. Pertama, membela rakyat marhain. Anwar Ibrahim membawa suara rakyat ke arus perdana pentadbiran. Beliau seringkali menyantuni golongan B40 dan M40 serta rakyat miskin tanpa mengira kaum.
Fokus kepada kos sara hidup, harga barang, pendidikan dan perumahan mampu milik. Kedua, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ketiga, PMX membawa agenda reformasi sejak 1998, menolak penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penindasan. Berjuang untuk sistem kehakiman yang bebas dan pentadbiran yang adil serta telus. Menekankan keadilan dan kebenaran. Perdana Menteri ke-10 membawa agenda reformasi sejak 1998 dengan menolak penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penindasan. Juga berjuang untuk sistem kehakiman yang bebas dan pentadbiran yang adil serta telus. Ketiga, membangun negara madani. Gagasan Malaysia Madani sebagai asas kepimpinan, nilai insan, keadilan, kesederhanaan dan hormat antara kaum dan agama. Mahu membina negara yang progresif dan berteraskan nilai moral serta spiritual. Yang keempat, ekonomi yang saksama dan lestari. Mahu ekonomi negara tumbuh, tetapi dengan agihan yang adil. Tidak hanya mengutamakan angka pertumbuhan, tetapi juga kualiti hidup rakyat. Kelima, memperjuangkan pendidikan dan peluang yang adil. Anwar Ibrahim mahu berjuang fokus kepada rakyat untuk pendidikan menjadi jalan keluar daripada kemiskinan. Fokus kepada pembaharuan sistem pendidikan dan pelaburan dalam TVET serta digitalisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, memperkasakan institusi demokrasi, yaitu dengan menolak politik lama yang berasaskan kronisme dan nepotisme, menjunjung demokrasi, kebebasan media, dan kuasa parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.